Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Hasbul Hadi bin Syamsul Munir, memegang nombor matrik A163818. Baiklah, hari ini saya akan bentangkan projek akhir asas pengangkutan bandar. Dalam projek ini, bandar pilihan saya adalah Ipoh Perak. Sedikit berkenaan dengan Ipoh Perak, Bandar Ipoh merupakan bandar di dalam daerah Kinta dan antara bandar yang termaju di negeri Perak. Ipoh merupakan ibu negeri bagi negeri Perak Darul Rizwan dan Ipoh juga merupakan bandar ketiga terbesar di bahagian tengah Malaysia. Terus kepada masalah pengangkutan yang dihadapi di sekitar bandar Ipoh. Pertama adalah keadaan jalan raya, di mana jalan raya tidak dibaiki seperti jalan yang berlubang. Laluan yang sempit sehingga mengakibatkan kesesakan dan kemalangan jalan raya. Dan untuk pengetahuan anda semua, bandar Ipoh antara bandar yang mencatatkan jumlah kemalangan yang tertinggi. Sebagai contoh, di laluan Ipoh Lumut yang mencatatkan kemalangan jalan raya yang tinggi yang berlaku kerana laluan yang sempit. Kedua adalah pengangkutan awam yang terhad, di mana di sekitar bandar Ipoh kekurangan tawaran pengangkutan awam seperti Grab, LRT dan laluan bas. Pengangkutan awam ini hanya tertumpu di kawasan bandar ataupun kawasan tengah bandar Ipoh sahaja. Yang ketiga adalah kesesakan jalan raya. Apabila pengangkutan awam yang ditawarkan adalah terhad, kebanyakan pengguna jalan raya lebih cenderung untuk membawa kenderaan persendirian sehingga berlaku lambakan kenderaan di atas jalan raya untuk mereka menuju ke destinasi masing-masing. Seterusnya adalah polisi pengangkutan yang dicadangkan. Yang pertama adalah pengurusan jalan raya, di mana penguatkuasaan undang-undang jalan raya perlu untuk diperketatkan supaya pengguna lebih cakna dan peka, serta membaiki dan menambah baik keadaan jalan raya di sekitar atau seluruh bandar Ipoh. Yang kedua adalah perancangan perkhidmatan awam, di mana kita perlu untuk memperluaskan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas, teksi dan e-hailing. Dan yang ketiga adalah pengangkutan laluan kepada pengangkutan aktif, di mana kita perlu untuk menambah beberapa laluan yang boleh digunakan oleh pejalan kaki dan pengguna basikal di jalan raya. Baiklah, sekarang pelan perancangan jangka pendek iaitu selama 3 tahun. Yang pertama adalah penambahbaikan infrastruktur, di mana kerajaan ataupun badan berautoriti perlu untuk membaiki kerosakan jalan raya serta menurap jalan raya yang didapati berlubang bagi mengelakkan kemalangan jalan raya berlaku. Yang kedua adalah penambahan lorong jalan raya. Kita perlu untuk menambah beberapa lorong di kawasan-kawasan tumpuan bagi mengelakkan kesesakan jalan raya pada waktu genting. Sebagai contoh, di Jalan Kuala Kangsar di Ipoh Perak. Yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang. Kita perlu untuk menyemak kembali pelaksanaan undang-undang serta hukuman kepada pesalah jalan raya supaya pengguna ini lebih peka dan berhati-hati ketika memandu. Dan seterusnya adalah pelaksanaan kempen bersesuaian, iaitu dengan menggalakkan pengguna jalan raya untuk menggunakan pengangkutan awam atau aktif ke tempat-tempat tertentu dan menggalakkan juga amalan berkongsi kenderaan seperti carpool bagi mengurangkan lambakan kenderaan di jalan raya. Baiklah, yang terakhir adalah pelan perancangan jangka panjang iaitu selama 30 tahun. Di mana yang pertama adalah kemudahan pengangkutan awam, di mana kita perlu ataupun kerajaan negeri perlu untuk menaik taraf sistem pengangkutan awam yang lebih efektif dan efisien serta merangkumi kawasan di seluruh bandar Ipoh. Yang kedua adalah perancangan ke arah bandar hijau, di mana kita perlu untuk menggalakkan pengguna menggunakan perkhidmatan awam pengangkutan aktif atau amalan berkongsi kenderaan supaya gas berbahaya seperti karbon monoksida kurang dilepaskan dan kita dapat menjaga bumi hijau ini. Yang ketiga adalah penyelenggaraan jalan raya, di mana kita boleh mewujudkan aplikasi atau penambahbaikan hotline aduan sekiranya berlaku kerosakan jalan raya dan segera membaikinya bagi mengurangkan
sebarang risiko seperti kemalangan jalan raya. Dan yang terakhir adalah pembinaan atau penambahan laluan khas kepada pengangkutan aktif dan pengangkutan awam, di mana kita perlu untuk menyediakan dan menambah laluan khas kepada pengangkutan aktif seperti pejalan kaki dan penunggang basikal bagi mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Dan pengangkutan awam juga perlu untuk perlukan laluan khas supaya mereka dapat dielakkan daripada kesesakan jalan raya. Hal ini boleh untuk menggalakkan lagi pengguna menggunakan pengangkutan awam. Baiklah, itu sahaja pembatangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.